Assalamualaikum. Saya Nur Hamizah daripada Tiram Travel Tanjung Malim. Okey, untuk hari ini, topik untuk hari ini lah yang saya nak kongsikan adalah kebaikan dan juga kelebihan perniagaan secara atas talian. Okey, kenapa tujuan saya lah untuk saya nak kongsikan tentang kebaikan perniagaan atas talian ni, sebab tengah masa sekarang yang kita sendiri nampak COVID ni tengah tengah tak bagi kita ni nak keluar apa semua kan. So perniagaan atas talian ni adalah membantu kita untuk kita nak beli ataupun kita nak jual barang dengan apa-apa kaedah pula. Semuanya melalui handphone sahaja, iaitu dekat mana kita duduk, kat situlah kita boleh buat perniagaan dan juga kita beli barang tersebut dan barang tu akan sampai. Okey, so kat sini ada beberapa point yang saya nak kongsikan lah. Macam cakap tadi, kebaikan dan juga kelebihan perniagaan secara atas talian. Okey. Okey, point pertama, kebaikan lah. Kebaikan kita secara atas talian ni, yang pertamanya adalah menjimatkan masa. Okey, yang ini memang sangat-sangat betul. Okey, menjimatkan masa pengguna, di mana bila kita nak beli barang secara online, tak payah nak pergi ke pasar lah. Especially dia ada ikut je pada jenis orang tersebut. Ada orang dia tak suka, ada orang dia suka. Jadi untuk orang-orang yang suka ni, ni kelebihan dia lah, mendapat menjimatkan masa dia. Okay, tak tak payah nak pergi kedai, tak payah nak beratur, nak sesak bagai, tak payah. Jadinya dengan secara online, dia just klik mana yang dia nak, and then dah boleh beli. Barang tu pun akan sampai tak lama lagi. Okey, jadi kat sini pengguna ni tak perlulah nak pergi ke tempat yang dia nak beli barang tu. Kemudian dia tak ada barang tu, tak terterahat lah. Mungkin kita pergi kedai, ada barang dah habis stok. Tapi kalau kita tengok online ni, dia bukan seorang je penjual, ramai penjual, banyak sangat. So bila tak ada kat sini, mungkin kita boleh cari kat tempat-tempat lain. Dia online sajalah. Tak payah kita nak tukar-tukar tempat, nak pergi cari naik dalam 20 kedai, nak kena naik turun. Tak payah, perlu. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan menjimatkan masa. Okey, jadi pembeli atas talian ni juga memberikan pengguna ni pengalaman yang jauh berbeza lah, kerana bebas untuk mencari barang. Okey, untuk mencari barang, tak macam tak tersekat lah, sebab handphone tu kita punya dan tak ada siapa nak halang. Okey, kita boleh suka hati kita nak beli apa, nak pilih apa, nak cari apa. Okey, dan pembayaran juga mudah, kita boleh bayar secara online sahaja. So siapa yang ada online banking, sangat-sangat mudah. Yang tak ada online banking, bukalah, better buka, sebab ikut zaman COVID sekarang ni, sepatutnya itu lebih mudah lah untuk kita nak buat pembayaran secara online. Kita nak keluar tak boleh, jadi kita nak dapatkan barang tu hanya dengan cara membeli secara online, dan bayar terus direct lah kepada online banking, dan duit tu akan pergi kepada orang yang sepatutnya. Okey, jadi kat sini lagi okey, barang yang sampai tu mungkin biasanya dalam keadaan yang selamat dan juga mudah, dan takkan, kadang adalah barang tu macam kotak tu sengit ke apa ke, romok ke apa-apalah yang jadi pada barang tersebut. Kita boleh je buat pertukaran, tak ada masalah pun dekat situ sebenarnya. Cuma
cara kita nak berbahasa lah dengan pengguna tu biarlah dengan cara yang baik, okay? Supaya kita nakkan satu barang tu, mestilah kita kena dalam keadaan baik lah. Jangan macam marah-marah dia ke apa ke, okay? Jadi untuk barang kat sini, poin pertamanya adalah menjimatkan masa. Okay, yang kedua, perniagaan atas talian ni menawarkan variasi produk yang boleh dilihat dengan mudah oleh pengguna. Jadi pengguna yang nak beli ni mudahlah untuk melihat pelbagai jenis barang yang ditawarkan di atas talian ni. Okay, pelbagai aplikasi perniagaan atas talian yang telah dilancarkan kepada pengguna dalam negara seperti antara aplikasi yang dah disediakan untuk kita ni, untuk kita nak godek-godek barang-barang ni, antaranya Lazada, Shopee dan juga Mudah.my. Okay. Jadi kat sini kita bolehlah nak pergi tengok pelbagai jenis barang, okay, dan juga harga yang sangat-sangat mampu untuk kita beli sebenarnya. Tak adalah terlalu mahal. Kalau nak bandingkan kita pergi kedai direct, mahal lah juga. Tapi kalau kita nak beli yang lebih jimat sikit, mungkin di Lazada, Shopee dan juga Mudah.my ni lah. Kita kena pandai cari sebenarnya, okay. Kemudian setiap aplikasi menawarkan pelbagai jenis produk di samping promosi yang berbeza bagi menarik pengguna lah. Okay, kita juga tahu dia bukan saja murah, malah ada promosi pula. Jadi bila dah ada promosi, memang lagi ramai lah pembeli nak beli. Yalah, sayang kalau kita terlepas peluang bila ada promosi yang sangat orang kata promosi yang best lah, orang kata mampu untuk kita beli. Kalau tak beli, sayang sebenarnya. Okay, jadi time tu lah orang akan berebut-berebut untuk beli barang tersebut. Macam wah, murahnya barang ni, sebenarnya mahal sangat sebenarnya kan. Okay, kemudian sebagai pengguna yang pandai lah cari barang ni, dia boleh nak bezakan harga-harga barang tersebut lah. Sebab kita dekat Lazada, Shopee ni banyak barang yang sama tapi dia ada pelbagai harga. Jadi kita kena pandai tengok, pandai godek-godek lah maklumat yang ada ataupun tak ada, yang ada pada barang-barang yang kita nak beli tu. Jangan suka-suka hati belilah, nanti rugi dekat kita juga. Okay. Pembelian secara online ni juga membolehkan pengguna untuk mencari produk mengikut kategori dan kriteria yang dikehendaki hanya dengan mereka berhutang yang disediakan. Okay. Nampak tak, semudah itu sahaja. Just tekan je apa yang kita nak, tak perlu nak susah-susah. Kita nak barang tu, kita just klik dan dia akan terus keluar, dan kita just pilih je apa yang jenis warna ke ataupun pilihan lah yang dia dah telah sediakan untuk kita buat, dan just klik bayar, settle. Dan senang sangat bila kita nak beli barang atas online ni sebenarnya. Okey, yang ketiga, yang ketiga ni, pembelian atas talian ni memberikan risiko yang lebih rendah lah untuk menjalankan perniagaan. Ini kerana perniagaan tidak perlu mengeluarkan kos untuk menyewa kawasan perniagaan serta mengupah pekerja pada kadar yang lebih optimum berbanding perniagaan konvensional. Okey, kat sini bila kita kerja online ni, kita tak ada pekerja. Kalau ada pun tak ramai. Okey, jadi kat sini dia tak ada macam makan kos lah yang banyak untuk kita keluarkan untuk pekerja tu. Okey, bila bisnes online ni kita sendiri pun boleh buat seorang tanpa bantuan orang lain. Okey, jadi risiko kat sini rendah lah. Sebab kita tak bergantung pada orang. Bila kita yang handle seorang diri, kita yang tahu dari A sampai Z untuk macam mana kita nak uruskan benda tu. Jadi tak perlu nak pening-pening kepala, nak kena bayar orang ke apa ke, tak payah. Okey, jadi perniagaan ini juga memerlukan kemahiran komunikasi yang tinggi, okay, bagi menjaga hubungan dengan pelanggan serta mengharapkan servis penghantaran yang digunakan melakukan tugas yang baik. Okey, yang ni paling penting lah, pergaulan, okay, komunikasi antara penjual dan juga pelanggan kenalah baik. Kalau yang tu baik, insya-Allah perniagaan tu akan laris. Okey. Jadi bila buat
perniagaan secara online ni kita kena banyak buat live macam saya tengah buat ni, setiap hari, setiap selang sehari, bila-bila free. So bila kita nak tunjuk produk kita, kena jual produk kita, kita kena pandai untuk berkomunikasi lah, pandai untuk menjual produk kita tu. Okay. Kemudian pengurusan perniagaan atas talian ni juga lebih selamat dan mudah untuk diuruskan. Segala maklumat dan juga urusan jual beli yang berlaku direkod. Okay, direkod dan boleh disemak semula sebagai tujuan audit dan sebagainya lah. Jadi perniagaan secara online ni dia bukan saja-saja macam beli dapat tu, tak ada. Dia ada direkod sebenarnya sebagai bukti lah untuk berlakunya penjualan dan juga pembelian. Okey. Okey, yang keempat pula, dapat memasarkan produk mereka ke pasaran global dengan menjalankan perniagaan atas talian. Okey, capaian internet yang tiada terhad telah menjadikan proses globalisasi masyarakat dunia menjadi semakin pantas. Okey, internet yang laju ni untuk zaman sekarang sangat-sangat baiklah, lagi-lagi bagi peniaga yang nak buat perniagaan secara online ni. Internet tu sangat-sangat penting. Okay, sangat-sangat penting. Bila internet low, Allah, memang sakit hati lah kan. Okay, nak jual produk pun macam dah tak ada semangat. Apa internet ni buat perangai pula. Okay, jadi kita kena cari kawasan atau pembeli. Sebab sekarang ni globalisasi kita sendiri pun dah banyak sangat jual package internet yang sangat baik lah, sangat bagus. Jadi kita kena pandai pilih lah untuk yang terbaik untuk diri kita. Okay, kemudian e-perdagangan telah menjadi penyumbang utama dalam industri perniagaan dunia secara amnya. Rentetan senario usahawan tempatan perlu menaikkan tahap perniagaan mereka supaya sejajar dengan barisan usahawan di seluruh dunia bagi memecah pasaran global. Perniagaan pakaian muslimah ataupun Muslim wanita hanya perlu menggunakan laman e-dagang yang menggunakan bahasa pengantar dunia iaitu bahasa Inggeris untuk memasarkan produk mereka kepada golongan muslimah di serata dunia. Okey. Okey. Okay, kat sini kata bagi tahu global lah. Global apa yang kita nampak. Perniagaan ni dia pergi, kiranya kita boleh sendiri beli barang daripada luar negara. Kita tak kisah daripada Lazada ataupun Shopee, mana-mana sahaja kita boleh beli barang daripada luar negara, bukan sahaja dalam negara kita. Kita semua tahu kan. Jadi dia dah merangkumi satu global lah untuk perniagaan ni sebenarnya. Jadi kita dekat mana sahaja pun kita boleh nak jual, kita nak kita boleh beli barang tersebut, dan barang-barang tu dalam keadaan baik. Cuma biasalah penghantaran tu banyakkan barang. Jadi bila banyak sangat barang, berlakulah kemiknya barang tu ataupun rosak ke apa ke. Kita kalau fikir macam tu dia susah lah. Kita kena just fikir positif, barang tak akan sampai dengan selamat. InsyaAllah barang tak akan sampai dengan selamat. Okay. Banyak sebenarnya kelebihan lah yang ada sebenarnya, tapi yang saya kongsikan ni sedikit je lah untuk hari ni. Jadi sebenarnya banyak lagi kelebihan yang boleh kita nikmati lah hasil daripada perniagaan atas talian ni kepada pengguna dan juga peniaga. Okay. Kemudahan teknologi ni juga telah membuka peluang yang sangat besar lah untuk perniagaan, supaya kita ni tak ada dapat dapatan. Okay. Bila kita buat sesuatu, kita akan dapat ganjarannya. Okay. Jadi orang-orang yang mengusahakan untuk mendapatkan dapatan ni, antaranya perniagaan secara online ni lah. Lagi-lagi waktu COVID ni, kita cuba untuk jual ataupun apa-apa yang kita ada untuk menarik perhatian pelanggan dan untuk mereka beli barang kita ni. Dan kita pun akan dapatlah duit berapa yang kita jual. Okay? Tak adalah
tak adalah RM1 pun tak dapat kan. InsyaAllah bila kita cuba, dia akan jadilah. Okay, kemudian pihak yang berkenaan sepatutnya memperkenalkanlah inisiatif untuk membantu peniaga secara atas talian untuk berkembang dan juga maju. Jadi orang-orang yang dah berpengalaman dalam menjual dalam talian ni, bolehlah kongsi-kongsikan kepada orang yang tak pernah, ataupun tak kisah untuk siapa-siapa saja, supaya mereka dapat dapat satu idea lah daripada penyampaian kita tu, ataupun cara yang kita gunakan tu. InsyaAllah mungkin dengan apa yang kita sampaikan tu mengubah hidup orang lain juga. Alright. Kemudian okey, di sini juga perlulah ada penambahbaikan infrastruktur telekomunikasi, dan negara juga membantulah perkembangan dan juga pengguna teknologi secara atas talian dan negara lain. Semoga setiap pihak dan ahli masyarakat ni lah bersedia untuk tempuhi fikiran ataupun usaha yang akan datang lah, ataupun kita berdepan dengan corak ekonomi yang berubah-ubah. Okay, kita pun kena ikut. Kita pun kena berubahlah ikut semasa ke semasa. Takkanlah kita nak duduk kat tempat tu je kan. Sebab dunia pun berubah, takkan kita tak nak berubah. Kita pun kena berubah. Okey, panjang pula saya cakap hari ni. Okey, itu sahaja daripada saya tentang kebaikan dan juga kelebihan pendidikan atas talian. Itu sahaja daripada saya hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.